Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi ya, untuk menyambung kuliah tafsir bahasa Al-Quran kita. Yang sebelum ini kita dah sampai ke ayat yang ke-9 surah Al-Buruj ya, ayat pertama sehingga 9 kita dah pun bincang pada kuliah yang lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi ayat yang ke-10 daripada surah Al-Buruj ya, insya-Allah. Pada kuliah yang dulu kita telah pun mempelajari sedikit ulang kaji secara ringkas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun bersumpah pada ayat pertama dan beberapa ayat selepasnya berkaitan dengan sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang yang begitu hebat, disebut sebagai Al-Buruj ya. Al-Buruj ini adalah bintang-bintang, sekumpulan bintang yang begitu hebat sinarannya, yang mana kalau dalam bahasa yang moden burj ni menara kan, saya pernah ajar dulu, saya kata burj ni menara, tapi kalau bahasa yang dalam Quran dia merujuk kepada bintang ya, yang berada tinggi di angkasa raya, yang mempunyai kehebatan yang tersendiri ya. Ada bintang-bintangnya, ada planet-planetnya ya, ada segala sistem yang begitu hebat yang tak boleh dicipta dan ditandingi oleh manusia ya. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama kiamat ya, bersumpah dengan peristiwa kiamat, bersumpah dengan apa yang dilakukan pada hari kiamat itu, iaitu hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan amal, yang mana yang buat baik dapatlah pahala berlimpah ruah, yang mana melakukan kejahatan, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam nerakanya. Dan begitu juga ada dalam ayat-ayat dalam ayat 1 hingga 9 itu juga ada dikisahkan tentang sejarah ya, peristiwa yang mana ada orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika itu mereka menganut agama Nasrani, asalnya Yahudi ya, tetapi apabila ada yang menyeru mereka untuk menganut agama Nasrani, pada ketika itu agama Nasrani lah agama yang benar. Mana peristiwa itu berlaku sebelum lagi kehadiran Rasulullah SAW, maka diseru kepada mereka untuk menganut agama Nasrani, maka menganutlah mereka, sebahagian daripada mereka, dan apabila diketahui oleh raja mereka, maka orang-orang yang beriman ini diugut untuk dilempar dan diseksa ke dalam api, dalam parit yang telah dikorek atau yang telah disediakan untuk orang-orang yang telah pun menukar agama mereka daripada agama Yahudi kepada agama Nasrani pada ketika itu. Jadi mereka kalau siapa yang imannya kuat, maka mereka akan tetap dengan agama Nasrani walaupun dicampakkan ke dalam api yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu. Tetapi bagi yang mereka yang takut dan mereka yang merasa ataupun iman mereka tidak begitu kental, ataupun mereka rasa bimbang, takut dengan keselamatan mereka, maka mereka kembali kepada agama asal, iaitu Yahudi. Jadi itu peristiwa yang berlaku dan dirakamkan, yang disebut sebagai Ashabul Ukhdud ya, Ashabul Ukhdud dalam ayat yang keempat, kelima, keenam dan sehinggalah ayat yang ke-8 ya. Itu sedikit ulang gajilah ya. Hari ini kita akan tengok pula ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Surah ayat 10 Ayat ke-11, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul azim, dzalikal fawzul kabir. Baik, apa maksudnya ayat yang ke-10? Innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Sebab itu disebut al-mu'minina wal mu'minat. Ini agak spesifik di sini Selalu kalau dikira mukminun tu biasa masuk lelaki perempuan sekali lah. Tapi dalam ayat ni dia dia buat pengasingan al-mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Tetapi mereka tidak bertaubat. Mereka fatanu ni menimpakan bencana untuk memesongkan, ataupun kalau kita tengok perkataan tu pun dekat-dekat dengan makna perkataan fitnah. Fitnah tu kita biasa dengar lah perkataan tu. Kita kena faham perkataan fitnah ni, kadang orang salah faham dia punya maksud. Dalam bahasa Melayu dia fitnah ni kita faham, fitnah ni kita cakap benda tak betul orang kan, sebarkan fitnah begitu. Macam kita biasa dengar ayat Quran macam al-fitnatu asyaddu minal qatl, dan ayat ni viral lah, yang bila ada beberapa orang yang mengaku ustaz-ustazah dan sebagainya, itu kita pun tahulah kisahnya kan, yang begitu viral, mengecam ustazah-ustazah ataupun mufti-mufti pun sanggup dikecamnya sebagainya sebabkan dia nak mempertahankan apa yang dilakukan, perubatan sunnah apalah kononnya gitu jadi dia menggunakan ayat itu untuk menguatkan hujahnya, tetapi tafsiran dia terpesong sebab al-fitnatu asyaddu minal qatl, maksudnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh, bukan fitnah maksudnya kita fitnah orang tu. Salah faham tu. Jadi dia dah macam maknanya yalah kan, dia menggunakan hujah ayat itu tapi sebenarnya tidak tepat tafsirannya itu. Itulah, jangan sebarang. Saya pun sebenarnya nak kuliah ni mengguna kitab bukan main lanyak aja sesuka hati walaupun kita dah ada apa gelaran ijazah ke apa, PhD ke apa ke, saya tetap guna kitab. Tu pasal orang suruh belajar tak nak belajar. Tapi nak mengaku ustaz-ustazah, itu masalah. Al-fitnah tu di situ bukan maknanya fitnah yang itu, tetapi fitnah di situ maknanya syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kena belajar betul-betul. Jangan main lanyak je guna ayat Quran. Jadi sekarang sendiri malu kan? Jadi itu kita kena hati-hati benda ni. Jangan kita mengatakan kita saja yang pandai, orang lain semua bodoh. Tak boleh gitu. Dia jadi satu, orang kata, jadi satu perkara yang tak sepatutnya lah bagi orang yang menggelar diri mereka sebagai guru agama dan sebagainya. Itu sangat bahaya kerana mereka mentafsirnya mengikut cita rasa mereka ataupun kehendak mereka sendiri. Bahaya tu Jadi orang dengar pun orang jadi pelik kan, macam-macam dakwaan itu dan ini. Tapi itulah bila disebut kat sini fatanu itu yang disebut dekat sini, tengok dia punya terjemahan sendiri pun kita tengok iaitu bencana untuk memesongkan. Bencana untuk mesong apa dia? Mensyirikkan lah kan. Untuk orang-orang beriman tu, yang sepatutnya orang beriman ni tahu beriman kepada Allah SWT, tapi mereka yang dikaitkan juga dengan golongan ashabul ukhdud tadi yang nak menyeksa orang-orang beriman, mereka cuba untuk melakukan fitnah. Fitnah itu maknanya apa? Nak memesongkan akidah. Sama lah dengan syirik tadi kan. Itu saya cakap tadi. Jadi maknanya dia nak cuba memesongkan akidah, tapi mereka ini thumma lam yatubu, mereka tak nak bertaubat, mereka tak nak insaf dengan apa yang mereka lakukan. Falahum azabu jahannam. Falahum azabu jahannam. Jadi bagi mereka apa dia? Azab jahannam. Azab neraka jahannam. Itu bahaya tu kan, azab neraka jahannam. Jadi neraka jahannam ni adalah neraka yang paling rendah ataupun yang paling bawah sekali yang menyeksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu azabu jahannam. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka itu adalah azab yang sangat membakar. Dia hariq ni
Kalau dalam bahasa Arab, hariq ni maksudnya kebakaran. Ya, kalau berlaku na'udzubillah min zalik, macam ada kebakaran apa semua, itu kita dalam bahasa Arab kita panggil al-hariq. Al-hariq ni kebakaran maksud dia. Tapi memang sini memang merujuk kepada api neraka. Dia merujuk kepada api neraka, yang mana perbuatan mereka itu apabila mereka memesongkan akidah orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, tapi mereka tidak berubah dan tidak insaf dengan apa yang mereka lakukan, maka neraka Jahannamlah tempat mereka, dan mereka akan menghadapi atau memperolehi azab api neraka yang kuat membakar kerana perbuatan mereka yang buruk itu, dan kerana mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudiannya ayat yang ke-11, itu terjemahannya, sesungguhnya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Beramal saleh, orang yang beriman dan beramal saleh. Ini kita selalu nampak kalau kita baca ayat-ayat Quran, memang dua perkataan ini dia akan segandingan, kan? Amanu dengan wa amilus salihat. Itu dia. Jadi beriman dan beramal saleh. Sebab itu dalam Islam, kita bukan hanya cukup kita beriman sahaja. Saya beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadar, kan? Tetapi juga tak cukup yang tu. Tak cukup hanya rukun iman, rukun Islam gitu, tapi mesti disupport atau disokong dengan amal soleh. Bila sokong dengan amal soleh, barulah terbukti keimanan kita tu. Terbukti keimanan kita apabila adanya iman dan amal saleh yang digandingkan sekali. Itu dia. Sebab itu dekat sini disebut amanu wa amilus salihat. Dia tak sebut amanu sahaja. Sebab apa? Kalau orang beriman dan beramal saleh, apa yang mereka akan dapat? Lahum jannatun tajri. Mereka akan memperoleh jannat, syurga-syurga. Jannat ini jamak. Kalau jannah sahaja satu, kata tunggal, jannah satu syurga, singular. Kalau jannat itu plural, kata jamak. Jadi mereka akan memperoleh syurga-syurga tajri, yang mengalir di bawahnya, min tahtiha. Min tahti maknanya di bawah. Tahta, kalau dalam bahasa Arab tahta tu di bawah. Kalau bahasa Melayu tahta tu di atas. Itu pelik sikit tu. Bahasa Melayu kata bertahta, di atas singgah sana, di atas. Tapi kalau bahasa Arab tahta di bawah, tahta. Tapi di sini disebut min tahtiha al-anhar. Al-anhar apa makna? Sungai. Sungai-sungai. Al-anhar pun kata jamak juga, membawa maksud sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah al-fawz. Apa nama fawz? Kemenangan. Macam nama orang, Fauzi, Fauzan, Faiz, Faizah, Fauziah, Fauzana, itu semua membawa makna kemenangan atau kejayaan. Itu makna fauz, Faizah, Faiz, tu makna samalah. Fawaz, mungkin ada orang tuan-tuan bawa nama anak Fawaz, cuma beza dia, ada beza lah. Kalau Faiz, Faizah tu maknanya orang yang menang. Kalau fauzun atau fauzan atau fauzi itu makna kemenangan atau kejayaan. Kalau faiz itu orang yang berjaya, orang yang menang. Kalau fawaz, orang yang selalu menang. Dia kalau dia double huruf tu fawaz, dia ada double waw ataupun double w, kan ada w tu dua. Itu kalau bahasa Arab dia extraordinary lah. Dia sesuatu yang lebih daripada normal. Fawaz. Sebab itu kita tengok nama-nama Allah pun banyak yang ada sabdu. Kalau kita nasyid Asmaul Husna, nama Fawaz. Ingat nama Fawaz tadi. Apa dia? Faizal. Faizal nama Melayu. Cuma Faizal ni dia berasal daripada perkataan Faisal. Dia kalau Faizal memang nama Melayu lah. Sepatutnya nama dia Faisal. Tapi mungkin orang Melayu dia susah sikit, tergeliat sikit nak sebut sod, dia jadi zai, Faizal. Tapi asal usul makna Faisal.
Kalau Faizal memang tak ada maksud lah ya, sebab dia dah lain ejaan dia, tapi dia berasal daripada Faisal. Kalau Faisal makna dia tak sama kemenangan lah, tapi dia perkataan yang baik. Faisal ni maksudnya orang yang boleh membeza di antara yang baik dan yang buruk. Itu Faisal maksud dia begitu ya. Kalau Faizal nama Melayu lah, kecuali kalau kita letak Faizal apa, contohlah kalau ada orang Melayu ni kan dia suka 2-3 perkataan, dia punya nama anak tu kan, termasuk saya jugalah ada 3 perkataan anak ya. Jadi bila ada perkataan lain belakang tu, mungkin kita boleh consider perkataan tu ada maksud lain lah. Walaupun mungkin kita eja Faizal apa, contoh Faizal Mukminin ke, mungkin kita boleh eja dia Faizal Mukminin, dia lain sikit. Tapi kalau sekadar Faizal saja, dia bukan makna kemenangan lah. Okey? Boleh? Okey. Jadi itulah maksud fauz ya. Fauzul kabir, kabir makna besar, makna kemenangan yang besar. Baik, saya baca sedikit tafsir di sini berkaitan dengan 2 ayat tersebut. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin lelaki dan perempuan dengan penyiksaan agar meninggalkan agama mereka, sedangkan mereka sendiri tetap kufur dan membangkang dan tidak mahu bertaubat sampai ajal mereka datang, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan siksaan neraka Jahannam yang membakar bagi mereka. Bagi orang yang sesat, mereka suka menganiayai kebenaran, orang-orang yang membela kebenaran. Ini disebabkan mereka ingin menyebarluaskan kebatilan dan budaya nenek moyang mereka dengan menggunakan logik akal mereka sendiri. Jadi disebabkan perlakuan mereka yang berterusan itu, sehingga hari kiamat mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah para penggali parit Ashabul Ukhdud yang kita dah pernah sebut pada kuliah yang dulu, yang membakar orang-orang mukmin di dalam parit. Perhatikanlah golongan kafir Quraisy, mereka mengganggu orang mukmin dengan pelbagai siksaan, seperti keluarga Yasir. Ni kita biasa dengar kan, nasyid-nasyid pun ada, lagu Sumayyah, lagu Yasir ni semua. Bilal ibn Rabah kita pun tahu dengan azab yang tidak tertahan, dan tokoh-tokoh mukmin yang mereka seksa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mereka ganggu, dan dengan begitu hebat, dengan melempar batu sampai baginda berdarah. Bahkan mereka berjaya ataupun mereka banyak melakukan tipu daya untuk membunuh baginda, cubaan membunuh baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kita pun tahulah sejarah itu. Walaupun Ashabul Ukhdud ini dia bukan kisah pada zaman Rasulullah, macam saya sebut tadi kan, dia pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya, tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sejarah-sejarah ini ataupun kisah-kisah umat-umat yang terdahulu ini, adalah tujuan dia memberi motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk buat perbandingan kan. Maknanya apabila orang-orang musyrikin pun, mereka juga orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada ketika itu, mereka juga adalah golongan yang menentang Islam dengan pelbagai tipu daya, pelbagai teknik ataupun strategi-strategi mereka, kaedah-kaedah yang dilakukan. Tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala tetap melindungi sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walaupun memang ada para sahabat yang diseksa, seperti mana yang saya sebutkan tadilah, keluarga Yasir, Bilal ibn Rabah dan beberapa lagi sahabat yang lain. Terutama sahabat-sahabat yang berada dalam peringkat golongan hamba, hamba-hamba abdi ataupun golongan bawahan yang tiada kepentingan dalam masyarakat Quraisy pada ketika itu. Jadi mereka akan menggunakan ataupun mereka akan mengambil kesempatan untuk menyiksa para sahabat ini. Jadi bila ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, itulah saya sebut tadi sebagai perangsang ataupun penguat semangat lah. Macam kita jugalah kan, hidup kita ni kalau tak ada semangat, aduh hai, memanglah dalam hujung-hujung tahun ni lagi lemau kan. Semua orang nak cuti je kan. Saya pun cuti juga ini sebenarnya. Jadi itulah maknanya kita, iyalah kan, bila nak start tahun baru perlukan semangat baru, perlukan motivasi baru, perlukan orang memberikan kita semangat untuk meneruskan perjuangan pada tahun hadapan, macam-macam dengan anak-anak periksa lah apa macam-macam kan. Jadi memerlukan
perangsang ataupun penguat semangat, motivasi. Jadi apatah lagi lah Rasulullah SAW yang sentiasa berdepan dengan dugaan dan cabaran yang tak pernah putus, maka itulah ayat-ayat Quran ini diturunkan, itu tujuannya. Jadi mereka juga berangan-angan untuk membunuh baginda, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalang maksud mereka itu. Seperti mana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 32 dikaitkan dengan peristiwa ini, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sedang Allah SWT tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka yang demikian itu. Maknanya Allah tidak maknanya Allah membatalkan atau Allah menghalang apa perbuatan-perbuatan mereka yang cuba mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, sehingga tahap nak membunuh baginda lah, tapi benda itu tidak berjaya, gagal dilakukan. Sesudah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang siksaan yang disediakan kepada musuh-musuh agama ini, dia menyebut pula persediaan yang akan diberikan kepada orang yang membela agama. Hal ini tujuan agar musuh-musuh agamanya menjadi lebih sakit hati, lebih besar kemarahan mereka, dan lebih berputus asa dan penuh kesedihan disebabkan kegagalan mereka untuk mengubah akidah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal saleh dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Kerana mencari keredaan Allah, maka mereka akan mendapat syurga-syurga di bawah pohonnya mengalir sungai-sungai yang begitu hebat, dan inilah kemenangan besar bagi mereka dan pembalasan di atas iman dan ketaatan mereka yang mereka lakukan di dunia dahulu. Itu yang kita harapkan, keimanan kita. Biasalah manusia ni iman turun naik, tetapi kita kena teruskan melakukan kebaikan-kebaikan yang kita mampu dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya ayat yang ke-12. Yang ini banyak cerita tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat ke-12 hingga ayat ke-16. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhan kamu terhadap orang yang kufur ingkar itu lasyadid, amatlah berat, amatlah sengsara siksaan Allah SWT kepada mereka itu. Jadi dekat sini kita tengok kata-kata penguat yang ada dalam ayat ini, seperti contoh inna pun ada di situ, dan perkataan syadid itu dimulakan dengan perkataan la syadid. Dia kalau dalam bahasa Al-Quran ni, dalam bahasa Arab, bila ada inna dekat depan, kemudian dia ada la dekat belakang, itu makna double penguat tu, double, dia ada dua situ. Macam kita baca wal asri juga, wal asri innal insana lafi khusr. Inna kat depan, ada lafi, ada la kat situ. So dia double penguat kat situ. Bila double penguat, maknanya tak ada siapa pun yang boleh menafikan bahawa azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala itu memang amat perit dan amatlah berat siksaan itu. Tak ada siapa yang boleh menyangkal kehebatan siksaan Allah. Jadi sebab itu di sini digunakan double penguatnya atau penegasnya di situ. Sebab itu diguna inna dan la. Kemudian ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ayat ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, iaitu sesungguhnya dialah yang menciptakan, yubdi itu menciptakan sekalian makhluk pada permulaannya. Maknanya daripada zero lah, daripada tak ada apa-apa, dan manusia itu diciptakan, makhluk-makhluk lain diciptakan oleh Allah SWT. Wa yu'id, dan mereka dan ia mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Maksudnya Allah yang menghidupkan dan Allah yang membangkitkan semula. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengembalikan hidup manusia itu atau makhluk-makhluk sesudah matinya nanti di padang mahsyar ataupun di hari kebangkitan. Wa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maha pengampun, maha penyayang ataupun maha pengasih boleh juga. Al-Ghafurul Wadud. Ini juga nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Al-Ghafur Al-Wadud. Dhul Arshil Majid. Dhul. Jadi Dhul ni apa makna? Yang mempunyai.
yang mempunyai. Al-arsh, al-arsh makna arash. Al-majid, yang mulia. Ya, Dzul Arshil Majid. Dzul lah, macam nama orang juga Dzul. Ya, nama orang Zul, Zulkifli, Zulfadli, Zul apa-apalah. Jadi Zul itu maknanya yang mempunyai. Dzul Hijjah, Dzul Qaidah. Jadi Zul ini macam kita letak nama kita lah, Zul. Jadi tapi cuma di sini dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa makna Dzul Arshil Majid, yang mempunyai, Tuhan yang mempunyai arash yang tinggi kemuliaannya ataupun yang mulia. Dan ayat yang ke-16 disebut fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid maksudnya yang berkuasa melakukan apa juga yang dikehendakinya. Fa'al, saya dah bagi tahu tadi macam nama Fawaz tadi kan. Fawaz, dia sesuatu yang luar biasa lah, dia maknanya berkali ganda berlakunya. Jadi fa'al, begitu nampak nama-nama Allah atau yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni biasanya dia akan menggunakan sabdu. Macam Asmaul Husna, macam Al-Jabbar, Al-Ghaffar, kita sebut Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar kan. Dia macam itulah, kalau nama Allah tu memang dia, kalau ada sabdu tu memang dia merujuk kepada nama-nama Allah. Dia kalau dalam kaedah bahasa Arab, nama-nama Allah ni kita panggil dia sebagai kaedah dipanggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni satu kaedah dalam bahasa Arab merujuk kepada perbuatan seseorang atau perbuatan seseorang lah yang berlebihan daripada keadaan biasa, extraordinary, luar biasa daripada sesuatu yang normal. Sebab itu bila kita baca Asmaul Husna tu, kita tahu maksud dia setiap satu tu makna dia maha kan, maha penyayang, maha pengasih, maha itu dan ini. Jadi nama-nama Allah tu memang dia termasuk dalam kategori yang saya sebut tadi lah, sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya sesuatu yang luar biasa, maksud dia. Dia tidak seperti makhluk ya, dia maknanya dia lebih daripada kehebatan biasa. Sebab itu kita nampak biasa nama-nama Allah ni memang dia ada ejaan yang special sikit, terutama Asmaul Husna ya. Kena amal Asmaul Husna ni tuan-tuan perempuan ya. Sebab Asmaul Husna ni kalau kita amalkan, Nabi SAW sebut dalam hadis ya, hadis sahih ya, mafhumnya disebut, sesiapa yang menyebut dan menghitung Asmaul Husna masuk syurga, dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah. Dia kata nama Allah inna lillahi tis'atun wa tis'una isman, tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah. Dia kata sungguhnya nama Allah tu ada 99, 100 kecuali satu. Maknanya 100 tolak satu lah, 99 nama Allah. Siapa yang mengiranya, siapa yang menyebutnya dan mengiranya, dakhalal jannah, masuk syurga. Masya Allah kan. Kalau kita fikir macam anak-anak kita kat sekolah kita dulu, mungkin kecil-kecil pun bila kita berhimpun di perhimpunan, mesti tiap-tiap hari kita akan nasyid Asmaul Husna. Kita seronok ingat masa zaman-zaman kita sekolah dulu kecil-kecil kan. Sekarang ustaz, macam mana kita nak berhimpun, macam mana kita nak Asmaul Husna sedangkan kita tak ada perhimpunan. Kan orang tua-tua mana ada perhimpunan, anak-anak sekolah adalah perhimpunan kan. Tak apalah, masa kita naik kereta driving, nak pergi kerja ke, nak pergi pasar ke, nak pergi isi minyak ke, nak pergi Giant ke apa, sebelum sementara sampai Giant tu Asmaul Husna lah sekejap, bukan lama pun. Nas'aluka ya man, baca dalam kereta tak ada siapa nak dengar suara macam katak puru pun tak apa, tak ada masalah pun kan. Yang penting kita sebut nasyid Asmaul Husna tu. Sebab nak masuk syurga tak? Tengok dia punya mudahnya umat Nabi SAW ni nak masuk syurga. Sebut Asmaul Husna 99, masuk syurga. Allahu Akbar. Nak masuk syurga tak? Macam tak ada respon je. Ana, okey. Okey. Semua mengantuk ya. Saya ni tak boleh kena mata syahid kipas ni, dia mata saya kering kata, terkelip-kelip tu. Dia sudah tak pakai spek kan. Itu jadi itu pula dia punya kekurangan dia jadi mata tu jadi kering kan. Terkelip-kelip saya dia tu. Dulu pakai cermin mata kan, sekarang tak pakai cermin mata. Itulah dia. Jadi tu ya. Jadi tuan-tuan, kita nak masuk syurga tu banyak dia punya motivation dia tu. Gitu.
baca Asmaul Husna masuk syurga, ya, jawab azan masuk syurga, baca doa lepas azan masuk syurga. Allahu Akbar. Kan nak jadi ahli syurga dengan umat Nabi SAW yang begitu special ni, ya Allah. Ya, banyak sangat Nabi bagi kita panduan buat apa, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Allahu Akbar. Ya, nampak begitu mudah, ya, tapi kalau kita tak biasa buat, dia jadi janggal, jadi canggung sikit. Jadi kita nak, kalau kita nak apa orang kata, nak biasa tu kita kena, orang kata apa, kita kena mulakan. Kalau kita tak mulakan, mungkin jadi segan lah nak nyanyi Asmaul Husna dalam kereta, nanti isteri dengar, anak-anak dengar kan. Tapi kalau nyanyi lagu rock boleh pula dalam kereta. Kan, contoh kan. Jadi kita segan pula nak Asmaul Husna dalam kereta kan. Daripada kita membebel dalam kereta yang bukan-bukan tu, lebih nak syik Asmaul Husna sama-sama dengan family dalam kereta. Apa salah? Azam baru 2023, satu benda yang baik juga. Itu kita amalkan, InsyaAllah. Mula-mula memang canggung, janggal, tak biasa buat. Tapi dah lama-lama relax. Orang hadis Melayu kata apa? Apa hadis sahih Melayu kata? Allah bisa tegal biasa. Itu hadis sahih. Riwayat siapa tak tahu. Riwayat hang tuah kot. Siapa yang biasa buat, InsyaAllah dia akan jadi biasa benda tu, dan tak akan jadi sesuatu yang pelik. Mula-mula nak buat memang macam berat, macam segan. Tapi dah lama-lama buat je lah. Ada aku kisah, buat aja. Yang penting benda tu dapat pahala, masuk syurga insyaAllah. Boleh kan tuan-tuan kan? Itu azaman kita lah tahun baru ni. Baik, itu nama-nama Allah ya. Jadi saya nak sebut sikit dari segi tafsir di sini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran keras kepada orang-orang kafir yang menindas kaum yang beriman, ya, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan memberi galakan kepada orang beriman untuk melakukan amal saleh, serta memberikan pahala atau menggambarkan pahala balasan yang diberikan kepada mereka dengan balasan yang begitu hebat. Dan ini juga adalah menunjukkan bahawa kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifat dan nama-namanya yang begitu hebat, agar menjadi penguat kepada seseorang untuk menentang segala bentuk ancaman daripada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang raja tidak akan jadi besar dan hebat kekuasaannya melainkan dengan dua sifat. Itu disebut ni, diberikan perumpamaan lah dalam kitab tafsir ini. Kalau kita hebat macam mana pun, kita punya kekuasaan hebat macam mana pun, tapi kita tidak akan jadi hebat dengan sebenar pengertiannya, dengan erti kata sebenar, kecuali kalau kita ada dua sifat. Yang pertama, sifat kedermawanan. Sifat dermawan, sifat pemurah yang begitu hebat, dan kemurahan hati yang sempurna. Yang itulah yang akan memberi kebajikan dan kebaikan yang hakiki kepada kita pada hari akhirat. Yang kedua, bagi seorang raja atau pemimpin, perkara yang penting juga adalah angkatan perang yang kuat dan armada yang besar yang sanggup menentang musuh yang memusuhi Islam dan menyebabkan negara-negara lain ataupun musuh-musuh lain menjadi gentar. Dan perkara ini pun banyak disebutkan dalam ayat-ayat yang dalam surah ini, Al-Burj, yang telah pun diterangkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala-galanya daripada sesuatu yang tiada kepada ada. Kemudian dia mengembalikan mereka menjadi tanah, iaitu mati. Jika dia berkuasa memulai penciptaan dan mengembalikannya, berarti dia juga berkuasa untuk menyeksa mereka dengan siksaan yang keras, kerana mereka berada di bawah genggamannya dan tunduk kepada kekuasaannya. Menerusi ayat ini, seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya tempat kamu kembali adalah Tuhan kamu. Jika dia tidak menghukummu di dunia ini kerana perbuatanmu terhadap penganut-penganut agamanya, maka jangan sangka kamu akan terlepas begitu sahaja ataupun bebas. Akan tetapi pembalasanmu itu ditangguhkan sehingga kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada masa siksaan dan pembalasan ditimpakan kepada kamu. Sebab itu kalau ini untuk umat-umat terdahulu macam kita, umat Nabi SAW, kita mungkin ada sesekali kita terkhilaf, melakukan kesilapan, melakukan dosa dan sebagainya, tetapi kita diberikan ruang, ditangguhkan kita punya siksaan atau ditangguhkan kita punya balasan dengan cara diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruang untuk kita beristighfar, diberi ruang pada kita untuk bertaubat.
Diberi ruang. Bila kita tahu kita ada melakukan kesilapan, maka kita beristighfar pada Allah SWT, melakukan amal saleh. Ya, sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya perkara-perkara yang baik akan menghapuskan perkara-perkara yang buruk. Kan kita zaman-zaman jahiliah, daripada kita kecil sampailah kita dewasa ni, alhamdulillah kita ada banyak perubahan-perubahan. Berubah daripada orang yang banyak meninggalkan solat contohnya, ya, ataupun melewat-lewatkan solat, ataupun menangguh-nangguhkan solat, kepada orang yang lebih menjaga solat dengan lebih baik, daripada orang yang tidak menutup aurat kepada orang yang menutup aurat dengan lebih baik contohnya, dengan orang yang kurang akhlaknya kepada orang yang bertambah baik akhlaknya. Sudah tentu kita ada sisi gelap masing-masing, tapi kita dah berubah sedikit demi sedikit, berubah segala-galanya yang terbaik yang kita mampu. Tapi diberi ruang oleh Allah SWT untuk kita menginsafi, muhasabah diri kita untuk jadi lebih baik, tambah ilmu lagi, ya. Kita datang masjid, datang surau, kita korbankan masa rehat kita di rumah, tengok TV dan sebagainya, maka kita ada masa untuk kita menuntut ilmu. Jadi ini semua adalah salah satu cara untuk kita jadi orang yang lebih baik. Kita bukan malaikat, ya, langsung tak ada dosa. Kita bukan malaikat yang langsung tak ada nafsu. Kita bukan malaikat yang sentiasa sempurna segala-galanya. Kita orang biasa. Kita biasa sangat, ya. Tapi kita cuba nak jadi hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik. Sebab itu apabila kita mendengar ayat-ayat Quran ini, dia menyebabkan kita semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dan begitu juga dengan ayat yang disebut tentang 5 sifat Allah SWT yang saya sebutkan tadi, kan. Contoh Al-Ghafur, ya, dialah yang Maha Pengampun, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Al-Wadud, ya, Al-Wadud ni yang Maha Pengasih. Mungkin kita biasa dengar perkataan Widad, ya. Kadang ada orang letak nama anak ada Widad ataupun Mawaddah pun begitu juga. Ada nama surau pun ada, surau Al-Mawaddah contohnya. So Mawaddah makna kasih sayang. Kasih sayang. Kalau Wadud ni nama Allah. Kalau Widad tu pun kasih sayang jugalah, Widad, ya. Ada orang letak nama anak begitu. Jadi itu kehebatan nama-nama Allah ni. Dan Al-Wadud juga diartikan sebagai yang besar cintanya kepada orang yang berjaya memperoleh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menagih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana banyaklah kita tengok selain daripada ayat-ayat Quran, ada Nabi kita ada juga dengar nasyid-nasyid, kan. Ada yang lagu-lagu yang memang berunsurkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Itu memang digambarkan sebagai sifat Al-Wadud itu, ya. Kemudian sifat yang lain iaitu Dzul Arsh, yang mempunyai arasy yang membawa maksud memiliki kekuasaan dan kebesaran serta kekuasaan Allah sentiasa berlaku dan keputusannya tidak dapat ditolak. Maknanya apa yang Allah telah tetapkan di arasy Allah itu tidak boleh dinafikan. Dan perkara itu dia akan berlaku, segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berlaku itu bila dia akan ditetapkan. Bila dia akan ditetapkan, tuan-tuan, perempuan. Saya tanya tuan-tuan perempuan lah. Soalan exam untuk periksa hujung tahun. Bila takdir kita akan ditetapkan, tuan-tuan perempuan? Benda tu dah tak lama. Walaupun tahun depan, tapi dia tak lama dah. Mungkin dalam ujung bulan 3. Ustaz dah bagi clue, semua orang tahu dah kot. Bulan puasa, kan. Bulan puasa tu ada satu malam, yang malam itu satu, kalau kita dapat, tak dapat habis, rugi. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itulah kita punya takdir akan ditetapkan sepanjang tahun yang berikutnya. Maknanya yang sekarang ni, yang kita sedang lalui ni, yang belum sampai Ramadan yang akan datang ni, insya-Allah moga panjang umur, disihatkan tubuh badan untuk beribadat lagi. Bulan Ramadan akan datang yang tak lama lagi dah tu, kejap jangan celik, kan. Ini pun dah bulan berapa dah, kan. Maknanya pada Lailatul Qadar yang lepas, tahun 1444 yang lepas tu, Ramadan yang lepas tu, 1443 lah, kan. 1443 lah. Maknanya daripada Lailatul Qadar tu sampai jumpa Lailatul Qadar yang akan datang, itulah takdir dia. Apa yang sedang tuan-tuan, puan-puan, saya semua yang sedang alami sekarang ni, itulah takdir yang kita sedang berlaku pada diri kita sekarang. Sebab itu kita selalu minta, ya Allah, jadikan yang takdir-takdir yang baik, ya Allah, jangan takdir-takdir yang buruk atau perkara-perkara yang tak baik, kan. Sebab kita selalu minta solat subuh tu,
Doa kunut, dulu mula-mula ustaz datang sini ajar doa-doa solat, bacaan solat kan. Berapa tahun lepas dah tu, dah 2015, lama sangat dah saya mengajar sini. Ya, jadi masa tu kita belajar bacaan solat. Waqina birahmatika syarra ma qadait. Itu adalah doa kita supaya kita, takdir yang Allah dah tetapkan pada kita daripada Lailatul Qadar tu dia dah ada, cuma kita mohon pada Allah kalau ada takdir yang tidak baik itu mohon dijauhkan, mohon dihindarkan, mohon kita dipelihara daripada qada dan qadar yang tidak baik. Sebab itu kita minta every day, minta tiap-tiap hari kita minta dalam solat subuh kita, dan kita kena faham tu apa yang kita minta pada solat subuh kita tu. Tu ustaz ajar tu silibus yang mula-mula masa tadika dulu. Sekarang tuan-tuan puan-puan dah PhD dah. Dah 7 tahun dah tu. Saya mengajar dah 7 tahun dah ni. Kan? Patutnya dah hebat dah ni. Dah hebat. Jadi kalau dah lupa-lupa silibus tadika tu, kena buka balik tengok. Ulang kaji balik. Sebagai satu azam tahun baru juga ni. Ingat balik bacaan-bacaan solat kita tu. Kalau kita dah tak ingat maksud dia, buka balik tengok. Supaya bila kita baca doa tu tak adalah baca saja, tapi kita tahulah maksud dia, dan kita tahulah kita minta apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mustahab. Sebab kita tak nak dia jadi satu baca je lah, yang penting baca. Kalau tak baca pun aminkan je lah doa imam tu. Kan? Aminkan je lah, ya kan? Biarlah imam seorang je faham, tak nak gitu. Imam tu tanggungjawab dia lah memimpin, tapi kita sendiri sebagai makmum dan kita juga sebagai seorang yang bercita-cita untuk menjadi orang yang lebih baik, so kita kena faham. Kita faham. Jadi bila kita minta tu meaningful lah, dia maknanya bila kita minta tu kita tahu apa yang kita minta. Dia tak ada semacam minta tapi tak tahu apa benda minta. Macam kita bercakap dengan orang tak faham bahasa kita. Kita pergi Mekah ke mana cakap itik dengan ayam cakap. Orang Turki dengan orang Malaysia bercakap, dia tak faham bahasa Inggeris, kita tak faham bahasa Turki, dia cakap Turki, kita cakap Jawa. Lepas tu itik ayam cakap, kita pun tak faham dia cakap, dia pun tak faham kita cakap. Bahasa isyarat je faham pula tu. Bila bahasa isyarat tu, nak pergi semayang buat macam ni kan. Kita faham sebab dia guna bahasa isyarat. Macam itulah perumpamaan kan. Kita minta kepada Allah tapi kita tak faham, kita minta. Allah memang maha mengetahui lah. Jadi salah satu syarat untuk kita Allah dengar doa kita, Allah mustajab doa kita, kita kena faham apa yang kita minta. Baru doa kita lebih mustajab. Boleh tuan-tuan perempuan, insya-Allah. Romantik je saya tengok tuan-tuan perempuan pada hujung-hujung tahun ni ya. Itulah dia. Yalah maklumlah cuaca pun redup aja kan ya. Baik, tak apa, dah nak azan ni. Sikit lagi nak azan dah. Semangat nak sembahyang isyak dah. 3 minit lagi. Kan 8.30, makin lambat sekarang kan. Makin lambat sikit lagi. Baik. Kemudian disebut fa'alul lima yurid tadi pun ya, saya baca sikit tafsir di sini bahawa ia maha berkuasa melakukan segala-gala yang dikehendaki, iaitu segala yang dilakukan oleh Allah SWT pasti selaras dengan kemahuannya. Jika dia, iaitu Allah, bermaksud menghancurkan penentang-penentang agamanya dan menolong pembela-pembela kebenaran, nescaya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangnya. Mereka ini hendaklah sedar bagaimana kedudukan mereka dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu mereka yang sesat, ya, malahan orang-orang yang dahulunya lebih perkasa dan gagah berani. Ialah kalau nak banding dengan umat-umat yang terdahulu, walaupun mereka kufur pada Allah, ya, tetapi mereka mungkin lebih kuat daripada berbanding dengan orang-orang musyrikin ya. Orang musyrikin tu pun ialah macam mana mereka hebat pun hebat lagi umat-umat yang terdahulu dengan penentangan yang lagi dahsyat kan. Tapi kalau saya nak sambung lagi ni takut tak sempat, dia nak azan dah. Tapi insya-Allah pada masa akan datang nanti kita akan sambung berkaitan dengan kisah Firaun dan sebagainya. Itu memang contoh yang paling dahsyat lah. Tapi kalau nak hurai dia agak panjang ya. Tapi kesimpulan dia sebelum kita azan dah ni, kesimpulan daripada apa yang kita belajar pada hari ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran yang begitu keras kepada orang-orang yang melakukan kedurhakaan pada Allah dan yang terutama sekali yang menganiayai orang-orang yang beriman. Tetapi kalau orang itu beriman dan iman mereka kental, maka sudah tentu balasan bagi mereka itu adalah sesuatu balasan yang sangat hebat ya, syurga Allah yang kekal abadi. Ya, dalam syurga manusia tidak ada yang meningkat usianya begitu sahaja. Dan dalam syurga juga usianya muda. Orang dalam syurga ni usia dia sama.
Mana tuan-tuan, puan-puan, usia kita sama je. Walaupun sekarang kita ada yang lebih berumur ataupun lebih muda ataupun tapi dalam syurga tu semua sama. Dikatakan umur ahli syurga ni dalam 30-an, 33, 34, begitu ya. Kita semua tak adalah, saya pun dah tak ada 30 lebih lah, 40 lebih lah. Jadi memang kalau kita fikir umur 30 lebih kan, setik ya. Dalam syurga tak payah risau, tak payah nak sambut happy birthday ke apa ke, nak beli kek secret recipe, adalah kot banyak kek-kek yang sedap dalam syurga tu, insyaAllah. Tapi tak perlu nak risau masa dalam syurga nanti tahun depan macam mana nak sambut birthday ke, tak payah, sebab dia umur dia macam tu je sampai bila-bila, dia takkan meningkat. Tak macam kita sekarang, naik tahun menambahlah umur, gitu kan. Dalam syurga tak ada. Sebab itu kehebatan syurga ni sudah tentu yang sukar untuk diungkap dengan kata-kata, kerana memang syurga itu kekal abadi untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi saya rasa itu sajalah tuan-tuan, puan-puan. InsyaAllah pada masa akan datang, pada tahun hadapan, InsyaAllah ada rezeki kita jumpa untuk sambung lagi kuliah kita ni ya, InsyaAllah sambungan daripada surah Al-Buruj yang tak habis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.